Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 yang mana akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu kesan aktiviti zakat dan wakaf terhadap ekonomi setempat. Yang mana kami memilih Majlis Agama Islam Kuala Kangsar ini sebagai tempat kajian kami, dan kami juga ada interview Encik Afizi bin Muhammad Nur yang mana merupakan ketua pegawai dekat MAI. Seterusnya, ini adalah isi kandungan yang terdapat dalam kajian kami, iaitu pengenalan, objektif kajian, aktiviti zakat, aktiviti wakaf, kesan aktiviti zakat dan wakaf terhadap ekonomi setempat, dan juga kesimpulan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Itu nama saya Nur Akmal Nazira binti Zahir, nombor matrik I183032771. Kita masuk kepada pengenalan. Zakat ni merupakan suatu kemestian ataupun suatu kewajipan yang mana kita perlu laksanakan di bawah pengawasan kerajaan, dan penubuhan lembaga amil zakat ini adalah sebagai suatu badan yang mana menguruskan berkaitan dengan zakat, dan bukanlah sesuatu kemestian lah menurut kebanyakan aliran pemikiran perundangan Islam. Wakaf ni adalah ajaran agama Islam yang bermakna bertujuan untuk membina kebajikan dan pembangunan tamadun yang maju, dan kemajuan tamadun Islam dahulu ni dia tidak boleh dilepaskan daripada peranan wakaf. Terusnya kita masuk kepada objektif kajian. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti kesan agihan zakat dan aktiviti wakaf ini terhadap ekonomi masyarakat setempat. Seterusnya, untuk mengenal pasti perkembangan zakat, pengurusan zakat dan wakaf di Majlis Agama Islam Kuala Kangsar, dan untuk mengenal pasti keberkesanan aktiviti zakat dan wakaf ini terhadap ekonomi masyarakat setempat lah. Kita masuk kepada aktiviti zakat. Untuk penerima zakat ni, dalam Majlis Agama Islam Kuala Kangsar ni, kutipan zakat dan agihan zakat ni dia berpandukan kepada 8 golongan asnaf yang mana terdapat dalam Al-Quran, iaitu fakir dan miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Jadi 8 golongan inilah MAI ni akan ambil mereka ni sebagai penerima zakat. Kalau nak sebutkan satu-satu siapa yang penerima zakat tu banyak sebab dia terlalu ramai, tapi MAI dia fokus kepada 8 lah golongan tersebut. Seterusnya, tempat. Tempat yang mana dilakukan untuk aktiviti zakat ni, MAI ni mengambil seluruh kawasan ataupun daerah Kuala Kangsar, termasuk juga Sungai Siput, Manong dan banyak lagi lah. Seterusnya, aktiviti zakat. Aktiviti zakat ini yang mana dilakukan bagi Majlis Agama Islam Kuala Kangsar adalah seperti ziarah rumah penerima zakat. Dia orang ada memberi agihan zakat seperti bakul makanan, beras, handphone kepada pelajar tingkatan 5, pemberian duit, pemberian rumah secara percuma dan sebagainya. Itu adalah aktiviti zakat lah. Seterusnya, jenis bantuan zakat. Bantuan yang mana disalurkan oleh Majlis Agama Islam Kuala Kangsar ini, dia adalah sebanyak 50 skim bantuan. Dan bantuan ni tersebut seperti bantuan modal perniagaan, bantuan bina rumah. Untuk bantuan bina rumah ni, yang mana MAI ni disalurkan dalam sekitar 300 unit untuk setahun untuk bantuan rumah, yang mana berjumlah sebanyak 61,200 untuk satu unit sahaja. Seterusnya, bantuan sewa rumah, bantuan baik beli rumah, bantuan perubatan. Bantuan perubatan ni dia ada bantuan kecemasan segera, iaitu macam contoh dia terputus bekalan makanan, pengurusan jenazah, perjalanan domestik ke luar negara, yang mana dia akan bagi cash secara one off lah. Seterusnya, bantuan kewangan bulanan, yang mana untuk bantuan kewangan bulanan ni dia orang akan bagi setiap bulan, yang mana dia orang ambil 800 orang daripada Kuala Kangsar, yang mana setiap bulan dia orang akan bagi dalam 300 sebulan. Paling banyak pun dalam 700, tapi minimum dalam 300 ringgit lah untuk sebulan. Seterusnya, termasuk kepada jumlah dana. Mana jumlah dana ini yang diperuntukkan untuk zakat ni dia mencapai sebanyak 200 juta, yang mana selagi ada permohonan yang dimohon oleh penerima zakat, maka selagi itulah dia akan dijalankan. Maksudnya jumlah dana ni kalau nak
kira untuk keseluruhan tu banyaklah, sebab MAI pun dia ada 50 skim bantuan. Jadi tetapi dalam setahun tu mungkin mencapai dalam 200 juta macam tu. Okey, itu saja yang dapat saya bentangkan dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Baik, saya akan sambung untuk pembentangan yang seterusnya, iaitu bahagian aktiviti wakaf yang dijalankan oleh Majlis Agama Islam Kuala Kangsar. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Amirah Nabila binti Sasikin, nometrik I1830379. Okey, aktiviti wakaf yang dilakukan oleh MAIB, yang pertama saya akan ceritakan tentang penerima wakaf. Okey, wujudnya Enakmen Wakaf Pet 2015 ni buka kuasa pada 15 Februari 2016. Mulanya pentadbiran wakaf di negeri Perak. Okey, wakaf Perak di Kuala Kangsar ni mereka bahagikan kepada dua bahagian, iaitu tanah wakaf dan wakaf Perak Ar-Ridwan. Okey, kalau tanah wakaf tu mereka mendirikan pejabat agama, kubur, masjid dan surau. Kemudian dalam tanah wakaf tu ada wakaf am. Wakaf am tu mereka tidak khusus mana-mana wakaf. Mereka dia buat bangunan dan dia sewakan dan usahakan bangunan tu. Kemudian yang kedua, wakaf Perak Ar-Ridwan. Wakaf Perak Ar-Ridwan ni ditubuhkan dan terdapat 7 projek. Okey, dalam 7 projek ni penerima wakaf tu adalah pelajar universiti, guru agama, guru Al-Quran, pelajar sekolah, pendidikan kecil, pesakit buah pinggang, hasnaf, nelayan, pesisir pantai dan mahatahfiz. Okey, seterusnya masuk kepada tempat wakaf. Okey, tempat wakaf mereka dilakukan di seluruh kawasan Kuala Kangsar, antaranya Universiti Sultan Zahid Shah, masjid, kawasan pedalaman, kampung, dan selain daripada Kuala Kangsar, mereka ada buat pusat hemodialisis di Semenanjung. Okey, kemudian aktiviti wakaf yang dilakukan oleh MAIB adalah mereka akan turun ke melawat ke tempat projek tanah wakaf lah yang tengah dijalankan ataupun dalam proses lagi. Okey, yang seterusnya jenis bantuan wakaf. Jenis bantuan wakaf ni yang disalurkan oleh Majlis Agama Islam Kuala Kangsar terdapat 7 projek utama, iaitu yang pertama wakaf bangunan kediaman pelajar, iaitu khas untuk pelajar Universiti Sultan Zahid Shah, di mana bangunan tu dah didirikan pun, dah siap dah pun, dan dana tu dikutip daripada rakyat untuk salurkan wakaf lah. Dan bangunan tu dah didirikan dan dapat dana tu dimodalkan dahulu dan baru dikutip wakaf tu. Okey, kemudian yang kedua, wakaf pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran di negeri Perak. Itu bangunan tu khas untuk kelas guru agama, guru Al-Quran, dan fokus kepada pendalaman dan kampung yang tak ada kelas tuition Al-Quran, dan tujuan dia adalah galakkan orang untuk mengajar Al-Quran. Dan yang ketiga, wakaf business center. Wakaf business center ni dia tak buat lagi, dalam proses, sebab nak bangunkan wakaf business center ni kos tinggi dan duit wakaf pun tak banyak. Okey, yang keempat, wakaf ilmu mumtaz dan program pembelajaran ICT. Ini macam yang Al-Quran tadi, tapi dia more kepada tuition akademik lah. Okey, yang kelima, yang ini selain daripada tempat di Kuala Kangsar yang didirikan oleh Majlis Agama Islam Kuala Kangsar, iaitu wakaf bagi pembinaan pusat hemodialisis. Yang pertama, mereka dirikan dekat Semenanjung, dah siap dah, tengah beroperasi, dan rawatan tu semua pakai duit wakaf dan zakat. Cuma bangunan dan fasiliti tu semua digunakan oleh duit wakaf. Kemudian masuk untuk rawatan tu semua bersuma. Cuma kalau macam yang tak ada tajaan daripada MAIB, mereka kena mohon untuk dapatkan tajaan. Kemudian yang keenam, wakaf bot. Wakaf bot ni dah siap dah. Dia bukan di Kuala Kangsar tapi di kat Manjung. Bot ni dah buat dan dah modalkan dulu, cuma belum ada pulangan sebab ada masalah tentang lesen semua tu lah. Yang terakhir adalah wakaf dana pembangunan mahatahfiz. Yang ni khas untuk mahatahfiz lah.
yang berada di Kuala Kangsar. Okey, kemudian jumlah dana. Okey, jumlah dana untuk wakaf ni dia diperuntukkan untuk wakaf ni, dia kutipan dana daripada semua orang yang ingin berwakaf. Contoh macam kalau orang nak datang wakaf, so mereka akan bawa wang ringgit, tak kisah sama ada RM10 ke RM50 ke RM100, semua tu bawa duit dan bagi tahu nak wakaf kat mana-mana projek. Dan dalam 7 projek tu nak wakaf yang mana. So kat situ dia boleh datang dan berwakaf. Dan dia tidak menentu setiap tahun. Ini kerana kita melihat kepada jumlah orang yang berwakaf lah. Kalau macam setahun tu ramai orang wakaf, lagi senanglah modal tu dapat dibalikkan dan dapatlah dibangunkan banyak lagi projek tentang tanah wakaf ni. Okey, lepas tu maka selagi mana mempunyai pewakaf. Jadi projek wakaf tersebut dapat dijalankan seperti biasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira binti Rahim dengan nombor matrik I1820300. Okey, saya akan menyambung slide seterusnya, iaitu kesan aktiviti zakat dan wakaf terhadap individu. Okey, yang pertama adalah untuk menjadikan individu terbiasa dengan membayar zakat dan memupuk sifat yang pemurah dan suka membantu. Di sini dapat kita lihat bahawa kesan zakat ni dapat memupuk sifat yang pemurah dan suka membantu orang lain. Maksudnya kat sini tidaklah menyimpan sifat-sifat yang mazmumah. Dari macam contoh kedekut, dan tidak suka berkongsi dengan orang lain. So dan yang kedua adalah dapat membuang sifat bakhil dan kedekut. Sifat bakhil dan kedekut ni juga boleh dibuang dengan secara perlahan jika kita sentiasa konsisten membayar zakat, pada hari-hari tertentu. Dan zakat ini juga kita tahu iaitu dapat menyucikan harta yang kita ada. Dan yang ketiga adalah zakat juga boleh menguatkan hubungan silaturahim sesama umat Islam. Di sini diberi contohnya jika masyarakat Islam itu memerlukan sesuatu sumbangan dan sebagainya, jika mereka tidak mampu, daripada duit zakat itulah dapat membantu mereka untuk membantu mereka dari segi kekurangan mereka, dan boleh menjadikan mereka memupuk semangat silaturahim yang sangat kuat di antara sesama umat Islam. Dan yang keempat adalah zakat juga boleh membantu mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara umat Islam. Di sini dapat kita lihat purata rakyat Malaysia di Malaysia jurangnya tidak jauh. Tiada yang terlalu miskin, tiada yang terlalu fakir. Dan di Malaysia juga boleh kita lihat ekonominya ada yang sederhana dan ada yang kaya, dan jika ada yang miskin pun tidak terlalu miskin. So daripada situlah kita boleh lihat juga contohnya seperti siaran bersamamu yang dapat membantu ramai orang daripada duit zakat ini untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk menjaga mereka dari segi membantu mereka untuk apa keperluan yang patut. So yang kelima adalah zakat juga boleh membersihkan hati dari sifat bakhil dan jasad dan hasad dengki. Maksudnya kat sini zakat juga boleh menjadikan diri kita ini membuang sifat-sifat yang mazmumah, membuang sifat-sifat yang kotor dan tercela. Dan yang keenam adalah membawa keamanan negara. Jika masyarakat bersatu padu untuk menjadikan zakat ini sebagai satu alat untuk membantu orang lain, maka tiadalah timbul di antara contohnya seperti aktiviti yang tidak sihat, dan haram di sisi Islam, itu seperti contohnya merompak, menceroboh dan sebagainya lah. Di situ dapat elakkanlah. So kesan aktiviti zakat ini amat besar kepada individu, masyarakat, negara dan umat Islam. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu kesan wakaf terhadap individu. Ada 4 poin. Poin yang pertama adalah menzahirkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Taala. Contohnya, bila kita mewakafkan sesuatu barang atau berbentuk duit kepada umat Islam, di sini dapat juga menjadikan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala, kerana di setiap perbuatan kita itu bila disandarkan kepada Allah Subhanahu Taala sepenuhnya, maka di situ menunjukkan yang kita ini seseorang
hamba yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so yang kedua adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melakukan sesuatu perkara, tidak kira sama ada kita ingin wakaf ataupun zakat ataupun sebagainya, apa-apa sahaja aktiviti, jika kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini secara langsung kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so yang ketiga adalah mendapatkan kebajikan yang berkekalan walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Di sini contohnya, jika kita sendiri yang meninggal dunia tetapi kita semasa hidup kita pernah mewakafkan, tidak kira sama ada wang ringgit, harta benda kepada kegunaan umat Islam, maka di situlah pahala kita akan berterusan walaupun kita sudah meninggal dunia, kan? Okey, so nampak tak kat sini kelebihan wakaf itu sendiri sangat-sangatlah besar. Okey, so dan yang keempat adalah, poin yang terakhir adalah dapat berkongsi manfaat sesama umat dan dalam menyemarakkan syiar Islam. Okey, di sini maksudnya dapat berkongsi sesuatu orang kata kelebihan yang kita ada dari segi keuangan untuk membantu umat Islam di luar sana. Okay, sekian daripada saya. Kita akan memberikan sambungan kepada rakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safratul Adwa binti Kalana, nombor matrik I183033262. Okey, saya sambung poin seterusnya, iaitu masih lagi di dalam topik yang sama berkenaan tentang kesan aktiviti-aktiviti zakat dan wakaf ini terhadap ekonomi individu setempat. Okey, kesan yang pertama kita boleh lihat iaitu dapat membantu mengatasi masalah peribadi seorang individu itu. Okey, secara umum kita tahu kemiskinan ini adalah apabila kemiskinan ini terjadi apabila ekonomi seorang individu itu menghadapi kesusahan kerana kekurangan dari segi keperluan, contohnya wang, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Jadi dengan adanya wakaf dan juga zakat ini dapat menangani kadar kemiskinan dengan cara meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi ataupun memberikan bantuan secara langsung kepada individu yang tertentu. Dari sini kita boleh kaitkan sebenarnya dengan banyak contoh dan antara salah satu contoh yang kita lihat iaitu dari segi pendidikan. Okey, dari segi pendidikan ini, seseorang individu tersebut ingin melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya ke institusi pengajian tinggi, universiti, tetapi tidak mempunyai kewangan yang baik untuk menanggung kos yuran. Jadi dengan adanya zakat dan juga wakaf ini dapat membantu mengatasi masalah individu tersebut. Mungkin kalau kita lihat dari segi bantuan zakat ini, dengan cara zakat menyediakan beasiswa ataupun bantuan pendidikan dan sebagainya. Kalau dari segi wakaf pula, mungkin wakaf ada menyediakan bangunan ataupun fasiliti yang khusus untuk pendidikan yang menawarkan kos yuran yang lebih rendah. Oleh itu, individu tersebut bolehlah melanjutkan pelajaran tanpa perlu memikirkan kos yuran yang lebih tinggi. Ataupun wakaf ini juga dapat membantu dari segi pemberian dari segi mewakafkan barang-barang, contohnya buku, meja, komputer dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Kalau kita lihat contoh yang lain pula, mungkin dari segi kesihatan. Contohnya apabila seseorang itu mengalami masalah buah pinggang yang memerlukan rawatan hemodialisis tetapi tidak mempunyai kewangan yang cukup. Jadi dengan adanya zakat dan juga wakaf ini dapatlah membantu mengatasi masalah peribadi individu tersebut. Contohnya kalau dari segi wakaf, wakaf ini menyediakan satu fasiliti pusat rawatan hemodialisis yang khusus untuk hemodialisis yang menawarkan kos perubatan yang lebih rendah. Jadi pesakit-pesakit ini bolehlah mendapatkan rawatan tanpa perlu memikirkan pembayaran kos yang lebih tinggi. Kalau dari segi zakat pula, mungkin dari segi bantuan perubatan secara percuma ataupun memberikan bantuan duit dan sebagainya. Okey, itu untuk kesan yang pertama. Kesan yang kedua pula iaitu
dapat membantu dalam meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan. Okey, kalau kita lihat meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan, antara salah satu yang kita boleh fikir adalah dari segi pendidikan. Okey, kalau isu pendidikan ini sebenarnya adalah isu yang sangat penting dan tidak boleh kita pandang secara ringan, kerana ini adalah melibatkan masa depan seseorang individu. Jadi dengan adanya wakaf dan zakat ini dapat membantu memberi peluang kepada individu-individu yang kekurangan dari segi kewangan dan sebagainya untuk melanjutkan pelajaran tanpa perlu memikirkan masalah mungkin dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini, banyaknya majlis agama banyak memainkan peranan dalam menyediakan bantuan zakat ini, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat pengajian dan sebagainya. Jadi contoh-contoh bantuan yang kita boleh lihat kalau dari segi zakat adalah bantuan zakat persekolahan, bantuan permulaan lanjutan pengajian ke institusi pengajian tinggi, bantuan beasiswa dan sebagainya. Okay, jadi dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini, sebenarnya sedikit sebanyak dapatlah memberikan semangat kepada pelajar, khususnya pelajar tersebut adalah individu yang tidak berkemampuan. Jadi hasil daripada ini keluar sahaja individu tersebut sebagai graduan, dapatlah individu tersebut mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun memulakan perniagaan tersendiri setelah tamat pengajian. Okey, jadi dengan adanya bantuan seperti ini sebenarnya dapat membantu lagi seseorang individu itu untuk meningkatkan taraf kualiti kehidupan mereka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Akan masuk kesan aktiviti zakat dan wakaf terhadap ekonomi masyarakat setempat. Okay, sebelum tu nama saya adalah Nur Hidayah binti Diano, nombor matrik I18303327. Okay, saya akan menceritakan mengenai aktiviti zakat dan wakaf terhadap ekonomi masyarakat setempat. Okay, kalau kita tengok aktiviti zakat dan wakaf ni, dia adalah salah satu aktiviti yang sangat penting terhadap masyarakat, ekonomi dan juga negara. Sebab apa dikatakan ianya aktiviti yang penting? Sebabnya aktiviti ni dia banyak melibatkan pelbagai pihak dan di antaranya adalah individu, masyarakat, kerajaan dan NGO yang lain yang terlibat. Jadinya aktiviti zakat dan wakaf ni dia sangatlah memberi kesan yang sangat baik terhadap ekonomi, terutamanya dalam masyarakat yang terlibatlah dengan aktiviti ini. Jadi antara kesannya terhadap masyarakat adalah yang pertama, dia dapat berkongsi manfaat bersama daripada aktiviti zakat dan wakaf ni. Jadinya aktiviti zakat dan wakaf ni dia sangat banyaklah mewujudkan manfaat yang boleh dikongsi bersama, terutamanya di kalangan masyarakat setempat tu, iaitu adalah dengan apabila hasil yang kita dapat daripada zakat dan wakaf ni lah, dia akan dikongsi dan dibahagikan dalam sekelompok masyarakat yang di mana masyarakat itu dia mempunyai masalah-masalah yang tertentu. Jadinya zakat dan wakaf ni dia akan dijadikan tempat utama bagi masyarakat itu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka yang terutamanya yang melibatkan kewangan lah kan. Jadinya dengan adanya zakat dan wakaf ni lah, dia akan meningkatkan lagi ekonomi masyarakat dan dia dapat mengurangkanlah masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Okay, jadi sebagai contohnya adalah macam dalam sesebuah keluarga tu, dia ada masalah dalam keluarga tu, dia ada masalah dalam pembelian barangan persekolahan sebagai contohnya kan. Jadi keluarga ni dia memerlukan wang ataupun duit untuk membelilah peralatan ataupun barang persekolahan anak-anaknya. Jadinya bila dia memerlukan wang tu, maka keluarga ni dia akan jadikan zakat dan wakaf ni sebagai tempat dia untuk memohon bantuan ataupun untuk dia
dapat membelilah barangan keperluan tu. Jadinya keluarga ni dia akan membuat permohonan bantuan persekolahan lah daripada Jabatan Zakat, dan dengan lulusan daripada Jabatan Zakat tu lah masalah yang dialami oleh keluarga tersebut dapat diselesaikan. Okey. Yang kedua adalah kesan yang kedua adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga perpaduan ummah. Okey, dengan aktiviti zakat dan wakaf ni juga dia dapat meningkatkan ekonomi, dan bukan sahaja ekonomi di peringkat negara, bahkan juga di peringkat bahkan juga ekonomi dalam sesebuah masyarakat itulah. Sebabnya zakat dan wakaf ni dia adalah satu aktiviti yang mudah untuk menjana ekonomi dalam pelbagai sektor. Dia bukan sahaja dalam kerajaan, dia juga dalam swasta. Jadinya untuk meningkatkan ekonomi ni, setiap keluarga yang berkemampuan, yang berkelayakan, dia perlulah mengeluarkan harta mereka dengan mengikuti syarat dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Jabatan Zakat dan Wakaf ni. Jadinya mereka yang berkelayakan ni perlulah mengeluarkan supaya dapat meningkatkan lagi ekonomi dalam zakat dan wakaf ni, supaya Jabatan Zakat dan Wakaf ni dia boleh membuka lagi banyak peluang dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat lah pada waktu ni, pada waktu yang mereka perlukan. Jadinya dengan peningkatan ekonomi ni lah masyarakat dia dapat berlapang dada dan senang hatilah jika terdapatnya masalah-masalah yang melibatkan kewangan atau melibatkan apa sahaja yang sangat-sangat mereka perlukan. Jadinya dengan bantuan-bantuan yang disediakan oleh Jabatan Zakat dan Wakaf ni, masyarakat mereka ni dapatlah mencari jalan untuk menyelesaikan masalah mereka, macam tu. Jadinya dengan bantuan-bantuan yang ada ni, Jabatan Zakat dan Wakaf ni dia akan dijadikan pilihan utama masyarakat untuk memohon bantuan, terutamanya bagi golongan yang sangat memerlukan, golongan yang sederhana, yang sangat memerlukanlah, yang sangat-sangat memerlukan bantuan. Jadinya Jabatan Zakat dan Wakaf ni sangat penting dan sangat diperlukanlah untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang mereka alami. Dan dalam masa yang sama juga dia dapat mengeratkan lagi ataupun memperpadukan lagi ummah, iaitu bila semua orang mengeluarkan ataupun semua orang yang berkelayakan mengeluarkan zakat mereka ataupun mewakafkan harta mereka untuk diwakafkan. Jadinya mereka ni dapat mengeratkan lagi hubungan di antara masyarakat tersebutlah dengan mengeluarkan hasil yang mereka ada tu. Jadinya masyarakat ni dia dapat hidup dengan aman dan tenteram. Okey, itu sahaja daripada saya, dan kesan yang seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nosyirah binti Ilyas, nombor metrik S183-03348. Okey, saya akan sambung kesan ekonomi masyarakat, kesan aktiviti zakat dan wakaf terhadap ekonomi masyarakat setempat dan seterusnya. Kita boleh tengok dekat slide. Kesan yang ketiga, dapat membentuk masyarakat Islam yang bersatu padu dan berkasih sayang. Okey, hal ini kerana apabila setiap Islam tu, orang Islam yang berkemampuan tu mengeluarkan zakat dan wakaf kepada pihak yang berhak, membuatkan mereka merasa amat dihargai dan dapat mengurangkan juga jurang perbezaan di antara golongan kaya dan golongan fakir miskin ni. Okey. Zakat dan wakaf juga dapat memenuhi sebahagian keperluan anggota masyarakat yang hidupnya dalam kemiskinan. Okay, zakat dan wakaf juga dapat jadi disebabkan perkara inilah membuatkan mereka timbul perasaan kasih sayang sesama masyarakat Islam. Okey,
golongan penerima zakat atau wakaf ni tak membuatkan mereka ni disisih daripada masyarakat setempat tu lah, kerana terima zakat dan wakaf tu, tapi malah membuatkan mereka ni semakin erat dan semakin erat dengan masyarakat setempat tu. Okey. Ini adalah kerana setiap umat Islam tu dianggap sebagai saudara, maka menjadi kewajipan kita lah menolong saudara kita yang berada dalam kesusahan. Okey, kalau kita tengok pun dalam konsep zakat tu sendiri menekankan tentang konsep persaudaraan. Jadi tak seharusnya lah kita masyarakat sekeliling ni meminggirkan golongan fakir miskin ni daripada arus pembangunan. Okey, seterusnya kesan yang keempat adalah dapat mewujudkan keamanan dan ketenteraman di kalangan masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini kerana tak akan timbul perasaan iri, dengki, marah dan sebagainya apabila golongan yang berkemampuan ni mengeluarkan zakat dan wakaf kepada orang yang berada dalam kesusahan. So, masyarakat di kawasan tersebut akan aman lah, aman, tenteram, terutamanya golongan fakir miskin ni apabila mereka dapat menjalani kehidupan dengan selesa, berkualiti dan serba cukup hasil daripada zakat dan wakaf ni. Okey, cuba bayangkan kalau ada jiran kita yang kaya raya tak menolong kita yang berada dalam kesusahan, serba tak cukup. So, membuatkan akan timbullah perasaan dengki tu kan. Okay, seandainya golongan tak berkemampuan ni tak menolong, kerana ni lah akan timbul perasaan iri hati, hasad, dengki dalam kalangan golongan tak berkemampuan ni. Perasaan ni lama kelamaan akan membuatkan mereka ni rasa nak melakukan jenayah, contoh macam mencuri, merompak dan sebagainya. So, bila kita mengeluarkan zakat, kehidupan golongan fakir miskin ni pun terjamin, senang, maka tak akan timbul lah perasaan ni. Tak akan timbul lah isu-isu merompak, mencuri ni kan. Okay, jadi jelaslah di sini bahawa zakat dan wakaf ni sebenarnya memberi impak yang besar dalam kehidupan golongan fakir miskin ni. Okay, seterusnya kita pergi pada kesimpulan. Okay. Islam adalah agama yang syumul ataupun menyeluruh. Islam bukanlah agama yang hanya menumpukan tentang aspek ibadah semata-mata. Akan tetapi Islam juga menumpukan tentang keperluan kepada pengurusan dunia. Seperti mana kita dapat lihat, Islam meletakkan zakat sebagai rukun utama dalam agama. So, jadi jelaslah kat sini menunjukkan bahawa kewajipan zakat ni difadukan adalah untuk membantu golongan yang tak berkemampuan dan membantu negara menjana, dan pada masa yang sama membantu negara menjana dana. Begitu juga dengan wakaf, kerana ia juga berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan cara menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan, ibadat dan kesihatan. So, macam yang kawan saya cakap tu, kemudahan-kemudahan pendidikan macam MAEPS tu yang mereka wakaf tu kan. So, memudahkan pelajar nak pergi dan balik dari U. So, tak ada jauh sangat. Okay. Zakat dan wakaf juga memainkan peranan yang penting serta memberi impak yang besar dalam membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat. Okay, zakat dan wakaf haruslah beri keutamaan dululah dalam aspek kualiti hidup. Supaya apa? Supaya golongan fakir miskin ni rasa keberkesanan daripada bantuan tersebut. Maka perkara ini akan membuatkan mereka bertambah semangat untuk menjalani kehidupan dan rasa nak meningkatkan taraf kehidupan keluarga mereka. Okey, selain itu pihak Majlis Agama Islam juga perlu menilai semula nilai bantuan zakat yang sewajarnya diberikan kepada golongan ni lah, golongan penerima ni, standing dengan keperluan kehidupan semasa dan kosara hidup yang kita tengok sekarang ni makin meningkat. Okey, akhir sekali kerajaan juga harus memberi
keutamaan dalam dalam aspek dalam bidang pendidikan. Sebab apa? Bidang kaedah ni, pendidikan ni sebenarnya memberi kesan yang besarlah dalam membasmi kemiskinan. Satu kaedah yang berkesan untuk membasmi kemiskinan lah. Okay, itu saja daripada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.